بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Urwah anna Usamah bin Zaid akhbarah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakiba himaran عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا؟ إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يعني يريد عبد الله بن أبي. قال: كذا وكذا. قال: اعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك،
walaqad istalaha ahlu hadhihi al-buhairah an yutawwijuhu wa yu'assibuhu bil-'isabah falamma radda Allah dhalika bil-haqq alladhi a'takahu shariqa bidhalika fadhalik fa'ala bihi ma ra'aita fa'afa 'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita semua tahu Usamah bin Zaid ini adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid adalah anak angkat Nabi. Usamah anak Zaid ni pun Nabi ambil buat anak angkat dia juga. Jadi sama ada bapa dia Zaid ataupun anak dia Usamah, dua-dua pun anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Usamah bin Zaid. Kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam rakibah himaran. Nabi naik himar. Nabi dia ada satu ekor himar yang menjadi kesukaan Nabi, orang hadiah ke Nabi. Himar tu himar putih. Nabi turun perang. Kalau kita baca hadis cerita tentang perang Hunain, Nabi naik himar putih. Dan kita baca hadis tentang perang Hunain, Nabi SAW kena ambush, kena serang hendak. Dalam keadaan Nabi dan para sahabat tak bersedia, diserang oleh musuh. Sedangkan perang Hunain adalah perang yang tentera Islam cukup ramai. Bila jadi cempera macam tu, pakak lari. Tinggal Nabi SAW dengan beberapa orang saja yang untuk jaga Nabi di kiri kanan. Ketika itu Nabi naik himar putih dia. Kata Usamah bin Zaid, satu hari ketika Nabi SAW sedang naik himar dia, alaihi ikar. Himar itu himar yang berpelana. Dia ada pelana tempat duduk. Tahtahu qitfatun fadakiyah. Dilapik pula, dialah pula pelana itu dengan kain sulaman fadakiyah. Dia cerita adalah hadis ni detail. Nabi nak himar apa, himar tu ada pelana ke tak ada pelana ke, atas pelana tu pula lapis pula satu kain sulam. Ni hadis ni nak cerita secara detail apa yang dia nak abang kita ni. Kata dia, wa ardafa wara'ahu Usamah, dan aku, dia kata Usamah, aku duduk belakang Nabi. Dia naik satu himar dengan Nabi. Nabi duduk depan, dia duduk belakang Usamah ni. Wa huwa ya'udu Sa'd bin Ubadah fi Bani al-Harith bin al-Khazraj. Nabi SAW dalam perjalanan nak menziarahi satu sahabat yang bernama Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah ni dia terkena anak panah sesat musuh. Jadi dia sakit. Dalam keadaan dia sakit kerana terkena panah sesat ni, Nabi pergi ziarah dia. Wa zaka qabla waqa'ati Badr. Benda ni dia kata jadi sebelum daripada perang Badar lagi. Ini benda ni jadi. Perang Badar, perang mula-mula, sebelum perang Badar benda ni jadi. Hatta marra bi majlis fihi aqlatun minal muslimin wal musyrikin 'abadatil awthan wal yahud. Wa fihim Abdullah ibn Ubay. Kata Usamah, ketika dia dengan Nabi duduk nak himar nak pergi ziarah Sa'd bin Ubadah ini, mereka melintasi satu kumpulan yang dalam kumpulan itu ikhtilat, bercampur di antara orang Islam ada, musyrikin yang sembah berhala pun ada, Yahudi pun ada. Mereka duduk sembang dalam satu majlis. Nabi SAW lalu di tepi majlis, mereka duduk sembang ramai-ramai ni. Nabi lalu.
Dan di dalam kumpulan yang sembang tu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, ini orang jahat. Abdullah bin Ubay bin Salul ni Islam. Dia orang Madinah. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia marjah di Madinah. Di Madinah ni ada apa-apa orang refer dekat dia. Orang tanya dia. Dia ni jadi marjah kepada penduduk Madinah. Ada muskil apa, ada masalah apa, ada orang cari dia. Makna dia ni respected person di Madinah. Dia satu orang yang dihormati di Madinah. Tapi apabila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi masuk Madinah tidak ada niat pun nak pergi cari nama di situ. Nabi masuk Madinah tidak ada niat pun nak pergi jadi ketua di situ. Nabi masuk Madinah tak ada niat nak pergi ambil tempat siapa-siapa di situ. Tapi biasalah orang yang berkelebihan ni ada orang iri dekat dia. Bila Nabi masuk Madinah, masyarakat Madinah yang selama ni apa-apa pergi cari Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bila Nabi masuk, mereka alih. Apa-apa, mereka cari Nabi SAW. Masalah nak tanya Nabi. Ada benda nak rundin dengan Nabi. Nabi mai, mereka terima Nabi sebagai pemimpin. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, satu orang yang selama ni menjadi tempat rojokan, menjadi orang yang dihormati, tiba-tiba dia rasa dia makin diketepikan. Dia iri hati. Bermula daripada penyakit iri hati itu saja, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi kepala kepada gerakan munafik yang menentang Nabi dan menentang Islam dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini yang kata mazmumah. Sifat mazmumah ni kalau kita tak buat, sifat mazmumah ni kalau kita belah, sifat mazmumah ni kalau kita bagi ruang dekat dia, kita rosak. Mazmumah ni apa, tuan-tuan? Sombong, takabur, bongkak, ujub, riak, sum'ah. Ini semua mazmumah. Sifat-sifat ni dia umpama aneh-aneh. Kalau dah dia ada dekat bangunan tu, kalau kita tak bagi ubat cepat, bangunan tu runtuh. Ada yang setahun boleh runtuh, ada yang 2-3 tahun runtuh, ada yang 5 tahun runtuh, ada yang dah 5 tahun nampak macam bangunan masih utuh. Tapi luarnya utuh, dalamnya dah dimakan aneh-aneh. Ini mazmumah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, kata Usamah bin Zaid, salah seorang yang ada di dalam kumpulan yang ramai. Falamma ghashiyatil majlis ajajatud dabbah khammara Abdullah ibn Ubay anfah birida'ih. Apabila Nabi SAW dengan khimar dia ni lalu, berdebu sikit. Pada pasir. Bila lalu aja, kedai atau khimar Nabi ni jalan tu dia debu. Debu tu naik dia pergi kena geng haduk sembang ni. Dia kena debu bekas kaki khimar Nabi SAW. Bila debu naik aja, khammar Abdullah ibn Ubay. Abdullah bin Ubay ni khammar Abdullah ibn Ubay anfah birida'ih. Dia ambil kain selendang dia, Abdullah bin Ubay ni, dia pekuk hidung dia. Orang lain tak ada apa pun, dia terlebih-lebih. Nak tunjuk meluatkan Nabi, bukan ada apa pun. Bukan masalah debu tu sangat. Bukan tak biasa. Duk pada pasir debu ni biasa. Tapi oleh kerana debu tu mai daripada khimar yang dinaik oleh Nabi SAW, maka dia ni ambil ridak dia, ambil kain selendang dia, pekuk hidung. ثم قال تغبروا ثم قال تغبروا علينا. Dia ketiau, dia kata apa? Oi, dia kata berdebu habis kami ni. Dia nak main sombong dia lah. Dia nak main, dia punya true color, dia punya warna sebenar dia, perangai betul dia nak tunjuk. Tughabbiru alaina. Oi, dia kata berdebu habis ni. Dia mulalah. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. Nabi SAW dah dengar orang jerit dia macam tu. Nabi SAW satu manusia yang cukup hormat orang.
Kita masih dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu Nabi ni peribadi dia tu macam mana. Orang keriau dia, orang menjerit dekat dia lagu tu, orang buat macam nak hina dia sampai macam tu dan sebagainya. Fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi salam ke depa. Nabi bagi salam. Orang jekah dia, orang riau dia, ni apa ni? Berdebu habis kat kami. Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Summa waqafa. Nabi berhenti himar dia. Fanazala. Nabi turun daripada himar tu pergi dekat mereka ni. Fada'ahum ilallah. Nabi dah turun pergi. Nabi dah berjumpa, dah beradab dengan mereka. Sekali dengan Nabi ambil kesempatan tu untuk menyeru mereka kepada Allah. Nabi turun tu ambil kesempatan berdakwah, ajak pakai ikut Islam. Wa qara'a alaihimul Quran. Nabi bacalah beberapa potong ayat Quran bagi mereka dengar. Faqala Abdullah bin Ubay. Oh, Abdullah bin Ubay dia tengok macam ni, dia meremang bulu rumah. Dia buat jahat ke orang, dia provoke orang, nak bagi orang tu naik angin lawan dia. Tengok turun bila buat baik dengan dia, oh dia suka tak suka. Dia cari pasal dengan orang, nak suruh orang tu bergaduh dengan dia, senang. Dia nak buat lagu mana pun, dia nak buat lagi terjai, lagi kacang lagi, boleh. Dah, Nabi respon balik dengan cara yang tertib, sopan, beradab, berakhlak. Oh, dia tak syok. Dia nak tu tak dapat. Dia provoke orang, nak bagi orang marah, orang tak marah. Oh, dia tak syok. Faqala Abdullah bin Ubay, kata dia, ayyuhal mar'u la ahsana min hadha. In kana ma taqulu haqqan fala tu'zina fi majalisina warji' ila rahlik faman ja'aka minna faqsus alayh. Oh, dia mula. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal mar'u, dia kata budak. Dia mula. Sebelum ni dia munafik, dia sembunyi. Tak tunjuk benci dia kepada Nabi ni, tak tunjuk. Depan-depan tunjuk hormat, depan-depan tunjuk baik, belakang bagi ya. Ini munafik. Oh, bila jumpa cakap elok, lembut, apa semua, belakang taruh cukup-cukup. Munafik. Tapi hari ni dia dah tak boleh sembunyi dah. Dia terus keriau dekat Nabi. Dia kata, ayyuhal mar'u, dia kata budak, la ahsana min hadha. Lain daripada ayat Quran yang hendak baca tadi, tak ada ke benda yang lebih baik yang boleh beritahu kat kami? Dia mula. Lain daripada mai jumpa orang pergi duk baca ayat-ayat Quran ni, tak ada akan lagi benda yang lebih baik daripada ni. In kana ma taqulu haqqan, kalau sekiranya benda yang hang cakap ni betul sekalipun, fala tu'zina fi majalisina, jangan mai duk menyakitkan kami dalam majlis kami ni. Dan walaupun benda yang hang cakap ni benda betul, dia kata jangan rumai bagi kami sakit hati di sini. Warji' ila rahlik, habis balik rumah hang, dia kata faman ja'aka minna faqsus alaih. Kalau siapa daripada kalangan kami ni pi di rumah hang, makna dia mau nak ikut hang, hang cerita panjang-panjang dekat dia. Dekat kami jangan. Faqala Abdullah bin Rawahah, irshana fi majalisina fa inna nuhibbu dhalik. Ada seorang lagi, Abdullah bin Rawahah, dia Islam. Abdullah bin Ubay pun Islam, tapi Abdullah bin Rawahah ni hati dia bersih. Kata Abdullah bin Rawahah, irshana fi majalisina. Dia kata tak apalah, dia kata Muhammad mai kat kami, dia kata fa inna nuhibbu dhalik, kami suka dengar apa yang kamu kata tadi, tak apa mai kat kami. Qala fastabba al-muslimun wal-musyrikun wal-yahud hatta hammu an yatawasabu falam yazal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum. Bila dah Abdullah bin Rawahah ditunjuk buat baik kepada Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul naik angin, maka jadi berkelahi. Dia kata orang lagu ni nak buat baik. Dia kata balik dekat Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah jawab balik, dia kata hang tak suka tak apa, aku suka. Hang tak mau dengar dia tak apa, aku nak dengar. Bergaduh. Bergaduh ni sampai hampir-hampir nak jadi berkelahi di antara mereka ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meredakan ketegangan itu.
Nabi jadi orang tengah pula, suruh supaya jangan berkelahi. Thumma raqiba dabbatahu hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah. Nabi pun dah tengok dah okey dah, tak jadi nak gaduh berkelahi dah. Nabi naik balik himar dia, pergi ke rumah Sa'd bin Ubadah yang kata nak pergi dia ada orang kena panah tadi ni. Bila sampai di rumah Sa'd bin Ubadah, Nabi SAW kata, alam tasma' ila ma qala Abu Hubab ay Abdullah bin Ubay. Nabi kata, anda dengar cerita kata tadi apa dia Abdullah bin Ubay bin Salul kata tadi ni? Qala kaza wa kaza. Nabi cerita dekat Sa'd bin Ubadah ni, dia kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nabi pun manusia tuan-tuan. Bila kena macam tu sedih tu ada. Nabi manusia, walaupun dia Nabi, dia manusia, dia makan, dia minum, dia ada hati, dia ada perasaan. Dia macam kita. Cuma dia Nabi, dia maksum, dia dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kriau dekat dia di depan orang, dia pun malu. Orang sakitkan hati dia sakit. Sakit ni, salah satu cara dia ialah pergi cerita dekat siapa-siapa. Redalah kesakitan itu. Dia pergi cerita dekat Sa'd bin Ubadah. Kamu dengar tak cerita tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, tengah kami dalam perjalanan nak mai sini tadi, dia sudah buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia cerita dekat Sa'd bin Ubadah yang sakit kena panah ni. Qala Sa'd, kata Sa'd ni, dia kata, u'fu anhu ya Rasulullah. Sa'd bin Ubadah pula, dia kata sahabat ni, dia kata apa? U'fu anhu ya Rasulullah. Dia kata peduli kat dia lah, maafkanlah dia ya Rasulullah. Tu satu kira lah dengan budak nakal seorang ni, dia kata. Tu satu jumlah lah dia ni seorang. Jangan kerana dia ni seorang rosak habis semua orang, tak sah. Maafkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Fa wallahi laqad a'taka Allahu alladhi a'taka. Sa'd bin Ubadah kata, ya Rasulullah, demi Allah, Allah dah bagi dekat engkau apa yang kau adalah ni. Demi Allah ya Rasulullah, kamu hijrah daripada Mekah mai ke Madinah ni, kamu bukan minta pun nak mai jadi orang kenamaan di sini, tapi hari ni kamu orang kenamaan. Demi Allah ya Rasulullah, kamu mai ke Madinah ni bukan ada niat pun nak pergi jadi ketua, bukan ada niat pun nak mai jadi imam besar di sini, bukan ada niat pun nak mai cari apa-apa untung di sini, tak ada. Tapi kamu sampai di sini, semua Allah bagi dekat kamu. Cukuplah apa yang Allah bagi dekat kamu. Walaqad istalaha ahlu hadhihi al-buhairah an yutawwijuhu wa yu'assibuhu bil 'isabah. Dia kata demi Allah, dia kata Abdullah bin Ubay bin Salul ni, sebelum kamu sampai di sini, orang sini dah nak mahkotakan dia untuk jadi ketua. Orang di sini ni hampir-hampir nak melilitkan serban di kepala dia sebagai tanda hormat kami kepada dia, nak jadikan dia ketua kami di sini. Falamma raddallahu dzalika bil haqq allazi a'taka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hantar engkau mai di sini. Bila engkau mai saja di sini, Allah Subhanahu wa taala tolak dia dan Allah beri peluang kepada kebenaran yang engkau bawa untuk duduk di sini. Syariqa bidzalika fadzalik, kerana itulah dia begitu. Pasal itulah dia iri hati. Pedulilah dekat dia. Fa'afa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang manusia yang orang buat apa pun kat dia, dia tanggung apa juga sakit yang orang buat ke dia. Tentang kita dah baca beberapa kali dah hadis daripada Ibni Mas'ud yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari turun pergi di sisi Kaabah. Ini di Mekah. Nabi pergi ke sisi Kaabah dan Nabi sujud sembahyang di sisi Kaabah. Abu Jahal dan beberapa orang sahabat dia duduk ada kot tu. Bila Abu Jahal tengok aja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud di depan Kaabah ni, faqala Abu Jahlin ayyukum yaqumu ila salajazuri bani fulan fayakhudhuhu fayadhahu fi katifai Muhammadin idza sajada. Dia tulis khabar. Dia kata ada ramai-ramai ni. Siapa berani? Dia kata. Pergi ambil perut unta hak lepas sembelih 2 hari lepas tu. Mai lungguk atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud. Dia kata. Kan ada pasal pun Nabi bukan buat apa pun ke dia.
yang sakit hati, yang tak lena tidur, yang duk pejam celek duk fikir nak buat apa lagi dekat Nabi ni. Bukan ada satu sebab pun. Kerana tengok Nabi keluar pergi sembahyang, sujud di tepi Kaabah. Kerana tu aja tak boleh tahan, hati panas. Terus cabar orang yang ada di depan dia. Ayyukum, di kalangan hampa ni siapa yang sanggup pergi ambil jazur, pergi ambil perut unta hak orang sembelih 2 hari lepas, ambil mai lepas atas belakang Nabi iza sajadah, apabila dia sujud. Bila dia cabar aja macam tu, adalah kawan nak buat. Bangkit satu orang, fanba'ata ashqal qaum, dia kata maka bangkit hak paling kedebeh, hak paling jahat daripada hak ada. Ada tu jahat belaka, tapi hak paling jahat bangkit dia kata aku boleh buatlah benda ni, benda kecil. Pi ambil mai perut unta busuk ni, mai tunggu Nabi sujud dia lungguk atas belakang. Lepas dah lungguk benda tu di atas belakang Nabi SAW, pakat duk lawan gelak ni sama-sama dia. Wa ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'din. Hadis ni kata gelak ni sampai terhoyong-hayang. Tolak aku tolak hang, gelak ni. Tengok boleh buat ke Nabi macam tu. Ada orang boleh ambil satu perut unta 2 hari dah busuk ni, pergi lepas atas belakang Nabi. Abu Jahal dengan geng dia ni gelak ni, sampai duduk lawan belakang aku, gelak seronok ni, boleh buat macam ni. Wan Nabi SAW sajid, dia kata Nabi kekal sujud, dia tak bangkit. Dia tahu dah orang main buat benda tak elok atas belakang ni. Seorang sahabat Nabi SAW yang ada di situ, iaitu Ibnu Mas'ud, dia ada di situ, dia duduk tengok. Dia kata kalaulah aku ada kekuatan, aku nak pergi buang kekotoran yang ada di belakang Nabi itu, tapi aku tak berani, dia kata. Abdullah bin Mas'ud ni, dia tengok orang buat macam tu dekat Nabi, dia duk ingat dalam hati ni, kalaulah aku kuat, dia kata aku nak pergi buang tu hak benda dia pabuh atas belakang Nabi tu, tapi aku tak berani, dia kata, pasal geng ni tu ada. Ada seorang lari balik ke rumah, bagi tahu dekat anak Nabi Fatimah binti Rasulullah. Bagi tahu kata orang dah buat dekat ayah hang macam ni. Fatimah dengar lari keluar daripada rumah dia. Ketika itu dia ni Juwairiyah, hadis kata masih budak lagi. Mai ni sambil dia marah, dia maki orang hak buat ni, sambil dia duk bersihkan belakang bapak dia. Falamma qada Nabi SAW salatah, Nabi pun apabila dah anak dia mai tolong buang cuci apa semua, dia perhabis juga semayangnya. Bila habis selesai Nabi SAW semayang, rafa'a sautah, Nabi angkat suara dia. Nabi summa da'a alaihim, wa kana idza da'a thalathan, wa idza sa'ala thalathan. Nabi SAW terus angkat suara tinggi dan Nabi berdoa. Nabi doa tiga kali. Nabi kata Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi kata ya Allah, pelingkupkanlah bangsa Quraisy ini. Nabi tidak pernah guna mulut dia, doa dia untuk nak pelingkup orang. Tapi Nabi SAW rasa apa yang mereka buat kat dia pada hari itu melampau. Nabi bangkit daripada sujud, Nabi perhabis semayang, Nabi terus doa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Salatan, dia kata 3 kali. Nabi kata ya Allah binasakan Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Kata hadis tu, falamma sami'u sautah zahaba anhum adh-dhahk. Puak-puak ni bila dengar Nabi bangkit daripada semayang dia, Nabi doa minta supaya dibinasakan mereka ni semua. Bila dengar macam tu, berhenti gelak mereka. Takut kat Nabi, bukan takut. Mereka tahu orang tua ni kalau minta Tuhan bagi ni, wah pasal dia kata jadi main lintah apa panah kita dah. Takut, bukan dia tak takut, tapi masa dia nak buat dia tak takut. Bila dah Nabi bangkit, Nabi doa Allahumma alaika bi Quraisy, takut depa ni, berhenti gelak semua ni. Wa khafu da'watah, takut depa kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak habis di situ, Nabi sambung doa dia, Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah
wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nabi sebut lagi 6 orang Nabi sebut selepas daripada dia sebut binasa Quraisy ni. Dia sebut nama seorang-seorang ni, ya Allah, dia kata binasakanlah Abu Jahal bin Hisham. Sebut nama Abu Jahal, dengar dia kata punggah aku, dia kata. Kalau dia sebut Quraisy ni ramai-ramai aku boleh menyerok kena orang lain. Dia sebut nama aku memang bukan orang lain, memang aku. Allahumma alayka bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, binasakan Abu Jahal bin Hisham. Wa Utbah bin Rabi'ah. Dia kata dan Utbah bin Rabi'ah. Sebut dengan bin sekali. Kalau Utbah saja ada 7 orang Utbah, tak tahu mana satu. Sebut bin memang tak silap sangat. Yang aku maksudkan ni, dia sebut satu. Kata Usama, kata Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, dia kata fawallazi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Demi Allah, Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan utusan yang benar. Dia kata, laqad ra'aitu allazi samma. Aku tengok sendiri nama-nama yang Nabi sebut di dalam doa ini. Sar'a yauma badrin, bergelempang di medan perang Badar. Mati ke semua nama yang Nabi sebut ni, bergelempang mayat mereka ni. Summa suhibu ilal qalibi badrin. Kemudian mayat mereka ni diseret, diheret dan dilempang di dalam lubang-lubang telaga buruk di Badar itu. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ni, dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kita nak ambil apa dia? Satu, Nabi Muhammad SAW yang kita sambut kelahiran dia dalam bulan ni adalah satu manusia yang cukup susah nak bawa Islam main ke kita hari ni. Cukup susah. Islam dia nak bagi ke kita hari ni Nabi bawa main dengan susah payah, bukan dengan senang-senang. Hargailah Islam yang Nabi bawa main dengan susah payah ni. Jangan kita cederakan Islam kita sendiri. Ya, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 154. Muka surat 154. Kita masuk, dia kata masalah khalifah itu 12, apa maknanya? Kata ulama adalah makna 12 khalifah di sini, yakni 12 khalifah daripada bangsa Quraisy yang sempurna di dalam khalifah mereka itu Islam berkembang. Dan bukan 12 khalifah itu dengan makna khalifah Ar-Rashidin daripada Quraisy 12 khalifah. Kerana di dalam 12 itu ada khalifah yang tiada membetulkan jalannya sebagai jalan Nabi SAW. 12 ni hanyalah 12 yang jadi khalifah ikut jalan Allah dan jalan Rasul. Ada juga selepas daripada Ali bin Abi Talib, dia start kerajaan Bani Umayyah. Ada dah main cerita macam-macam. Dia start daripada cerita kerajaan Bani Umayyah ni daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia main anak dia Yazid bin Muawiyah. Cerita dah duk main pelik-pelik dah. Sampai cucu Nabi SAW dipancung, kepala dibawa main menghadap Yazid bin Muawiyah ni, karut dah, dia jadi karut dah. Maka disebut di dalam hadis ni ada 12 khalifah yang bagus-bagus. 12 itu bukan semua berturut-turut daripada Abu Bakar dan pi sampai 12 dah, dia kata. Tak berturut-turut. Dia ada yang bagus, ada yang tak bagus, dia kata. Baik. Kemudian dia kata masalah menghina raja dan pemerintah. Dikehendaki dengan raja di sini ialah khalifah Nabi SAW dan raja besar kepada negeri dan sultan dan pemerintah. Maka raja-raja itu bagaimana zalimnya sekalipun, maka ialah satu nikmat yang besar yang dikurnia Allah bagi makhluknya. Kerana dimisalkan satu kumpulan yang tiada kepala bagi kumpulan itu, maka tentulah membawa kepada berlakunya fawda, dia kata. Ketua ni kena ada. Walaupun ditakdirkan ketua yang ada tu jahat, tetapi ada ketua itu penting. Kalau tak ada ketua, dia jadi fawda. Dia kata, fawda ni maksudnya keadaan tak boleh kontrol. Fawda ni maksudnya tak ada siapa dengar cakap siapa. Itu fawda.
Fawda ni maksudnya tak ada undang-undang dah pada masa tu. Ikut masing-masing nak rempuh ke mana, dia rempuh pergi. Kena tengok keadaan bila jadi fawda ni. Tengok ni macam tu jadi gempa bumi di Chile. Dia main, dia nak main fawda tu, dia nak main. Arahan presiden pun tak nak siapa dengar dah. Pasal apa? Gempa bumi. Pasal apa? Rumah dah ranak habis dah. Pasal apa? Makan minum pun tak ada. Pasal apa? Bantuan lambat sampai. Pasal apa? Anak duk keria, makan tak ada. Nak tunggu apa lagi? Presiden kata tunggu dulu. Dia tak mau terima bantuan luar lagi. Dia nak tunggu tengok dulu. Macam tengok apa buat ni suruh tak ada. Bila keadaan jadi macam tu, dia jadi fawda. Dia suruh sabang-sabang apa ni, makan pun tak ada ni, sabang apa ada. Dia pergi pecah apa-apa yang ada, kedai kah, supermarket kah, apa yang ada, kok mana boleh masuk, tak boleh masuk ke pintu, dia masuk ke tingkap, kok mana dia jadi huru-hara habis. Pada ketika itu negeri sudah tidak ada undang-undang. Maka perlu dalam apa keadaan pun ketua ni kena ada supaya tidak berlaku fawda itu. Tuan-tuan, kalau kita baca balik sejarah cerita yang berlaku pada zaman Sayyidina Osman bin Affan, kalau kita baca balik macam mana keadaan yang jadi pada masa itu, fawda pada masa itu. Kita semua dah baca cerita bagaimana Osman bin Affan jadi susah dia dengan tuduhan-tuduhan yang dikemukakan kepada dia. Kita dah cerita sikit dulu masa kita baca kisah perang Jamal dulu. Osman bin Affan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Tetapi tuduhan ini sebahagian daripada rakyat percaya. Itu yang kata rakyat. Rakyat ni macam kita ni lah rakyat. Hari-hari yang kata rakyat ni dengar cerita macam-macam. Betul dengan tak betul kita pun tak tahu. Tapi kawan yang main cerita kat kita tu macam betul. Rakyat ni dia terdedah kepada sumber berita daripada berbagai-bagai pihak. Macam-macam berita ni kita tak tahu betul ke tak betul. Kita tak tahu dan kita pun tak cukup kemudahan untuk nak cek berita tu betul ke tak betul. Jadi bila main, sebahagian orang percaya, sebahagian tak percaya. Semasa Sayyidina Osman bin Affan menjadi khalifah, dia dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Di antaranya Sayyidina Osman dituduh dia mengubah sunnah Nabi SAW. Oh, ini tuduhan dahsyat. Di kalangan para sahabat Nabi, tuduhan kata buat bid'ah ataupun tuduhan kata langgar sunnah Nabi, ini tuduhan berat. Maka salah seorang mangsa yang kena tuduh kata langgar sunnah Nabi, ubah sunnah Nabi ini ialah Osman bin Affan. Dia dituduh kerana apabila dia daripada Madinah dia pergi ke Mekah, bila sampai di Mekah dia tak buat salat qasar, sebaliknya dia buat salat tamam. Memang betul dia buat. Osman dia tu ada di Madinah, pasal dia hijrah, dia apa sama dengan Nabi lepas pergi ke Madinah. Bila dia mai ke Mekah, dia musafir daripada Mekah, daripada Madinah ke Mekah. Bila musafir, dia ni sepatutnya buat jamak qasar. Tetapi tak, dia sampai di Mekah, dia buat sembahyang tamam. Bila dia buat sembahyang tamam, sebahagian orang yang memang tak suka dekat dia petik benda ni. Dia baca tengok, dia ubah sunnah Nabi. Nabi SAW kalau daripada Madinah mai ke Mekah, Nabi akan sembahyang jamak qasar. Tengok dia tak buat, dia saja bantah sunnah Nabi. Apa yang mereka kata tu, mata rakyat sebahagiannya tengok, betul dia sembahyang tamam. Dia tak buat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dia buat 4-4. Dia buat sembahyang tamam. Maknanya betul. Dia patut kata, dia ni leceh dia ni. Dia ubah sunnah Nabi SAW. Sebahagian rakyat yang dengar tohmahan ni, kita tanya dia. Dia patut kata, Osman, betul ke? Kamu ni telah menyalahi sunnah. Kamu mai ke Mekah, kamu tak buat sembahyang jamak qasar. Kamu buat sembahyang tamam. Kamu sudah ubah sunnah Nabi. Betul ke? Osman jawab balik. Osman kata, aku orang Mekah. Sampai hari ni pun, aku ada rumah di Mekah. Bila aku mai daripada Madinah, aku mai ke Mekah, aku mai rumah aku. Rumah aku sendiri. Aku ni, sampai di sini ni, aku duduk rumah aku sendiri. Maka aku bukan lagi musafir.
Dia kata, oleh kerana aku dah tak musafir, maka aku sembahyang tamam. Dia ada jawapan, tapi pihak yang tak suka dekat dia tak terima jawapan tu. Dia kata, hang ubah sunnah Nabi. Satu cas kena kat dia. Emai pula satu tuduhan lagi. Dia kata, Osman sudah buat satu benda bid'ah pula. Dia kata, apa dia? Nabi SAW tidak pernah suruh Quran ini dikumpulkan dan dibukukan menjadi satu mazhab. Tetapi Osman telah membukukan Quran menjadi satu mazhab sehingga dipanggil mazhab Osmani. Dia kata dia dah buat satu benda bid'ah terhadap Quran yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi SAW. Sebahagian orang dengar, okey lah, Nabi tak pernah suruh pun. Himpun Quran, bukukan sampai jadi 30 juzuk, apa Nabi tak suruh. Apa yang dia ni duk buat bid'ah ni, leceh dia ni. Nampak tak? Sebahagian rakyat boleh terima tuduhan ini. Sedangkan Osman ada jawapan. Osman kata Al-Quran itu sebenarnya satu, 30 juzuk itu sebenarnya satu, dia kata. Dan Quran yang satu ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang satu. Ini bukan pasal satu Malaysia. Macam ni menempah lu nak T1 Malaysia pula dah. Itu bukan. Osman jawab macam tu. Dia kata Quran itu walaupun turunnya sampai 23 tahun, Quran itu sampai orang buat jadi 30 juzuk, Quran itu surahnya sampai ratus lebih, Quran itu sebenarnya satu, turun daripada Allah, Tuhan yang satu. Dan dia kata aku buat ni adalah lanjutan daripada yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dibuat oleh Umar Al-Khattab. Zaman aku bukukan, himpun Quran ini start daripada zaman Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar tak ada nak komplit benda ni. Abu Bakar wafat, Umar sambung, Umar wafat, sampai zaman aku Quran komplit dapat 30 juzuk dibukukan. Maka aku membukukan Quran ini. Aku tidak buat benda bid'ah, dia kata. Kerana apa yang aku buat ni dibuat oleh orang yang sangat dikasihi oleh Nabi SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia jawab. Jawapan dia betul ke tak betul? Betul. Tapi orang yang tak suka tak mau terima. Golongan yang dah temakan dakwah orang yang tak suka ni tak mau terima. Masa tu bukan ada TV boleh duk panggil main TV 9, TV 3 main buat penjelasan, ataupun sekurang-kurangnya TV Muttaqin. Kan? Tak ada. Zaman tu tak ada. Jadi apa takat berapa orang dengar banyak tu lah. Nak bagi tahu kepada semua orang susah lah zaman tu. Dia tuduh lagi. Dia tuduh kata Osman melantik pegawai-pegawai muda. Tuduhan tu memang betul. Pentadbiran Osman ni, pentadbiran Osman kebanyakan pegawai dia orang muda-muda. Itu menjadi isu. Dia kata Osman melantik pegawai-pegawai muda. Osman jawab balik. Dia kata bukan soal umur yang aku tengok, aku melihat soal kemampuan. Zaman aku Islam dah berkembang. Zaman aku orang Islam dah ramai. Zaman aku ni memerlukan kepada kerja yang lebih cepat. Maka aku ambil pegawai-pegawai muda yang mereka ni muda, cerdas, boleh buat kerja aktif. Aku ambil mereka ni semua. Bahkan dia kata Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab pun ada buat. Pasal apa Abu Bakar buat hampa tak kata apa? Pasal apa aku buat jadi salah? Nampak tak? Orang bagi tohmahan dekat dia, dia jawab. Tapi orang yang tak suka ni, han jawab apa pun, kira kami tak mahu. Itu yang cerita dia. Susah dah dengar orang ni jangan buat betul. Dia suka, dia tak suka. Itu perkara pokok. Kalau dia suka, buat ke mana pun dia suka. Kalau dah dia tak suka, antum tak buat apa. Apa pun kami tak orang pakai. Pasal masalah kami satu, kami tak suka dengan dua ya. Osman dituduh lagi. Dia dituduh dia memberi kaya kepada adik-beradik dia. Apa dia panggil dalam bahasa ini? Nepotism dia panggil. Nepotisme ni kira dapat kuasa adik-beradik lu karang.
Bagi dia ni apa, projek ni, bagi seorang-seorang semua ada 2 million pula, 20 million kan, 2 million sikit lah bagi orang tadi kan. Atau Osman juga kena tuduhan ni. Osman dituduh bagi kaya kepada keluarga dia. Osman jawab, Osman kata, dia kata semasa aku dilantik menjadi khalifah, dia kata aku merupakan orang yang paling kaya, dia kata. Osman kata aku kaya ni bukan kerana aku jadi khalifah, masa orang lantik aku jadi khalifah aku kaya dah, dia kata. Tadi saya dibaca beberapa hadis Osman bin Affan apabila pemberontak daripada Mesir mai kepung rumah dia dan lagi tu bersyarah dekat depan semua. Syarahan dia tu apa dia? Berkisar tentang kekayaan dia. Ada hadis. Maka apabila orang tuduh dia ni bagi kaya kepada keluarga dia kata aku nak beritahu dekat hangpa, kok hangpa lupa. Semasa aku dilantik menjadi khalifah, aku memang orang Arab yang paling kaya. Aku ada banyak unta, aku ada banyak kambing, aku ada banyak ringgit. Tapi hari ni, dia kata ni, hari ni hampa duk petikai aku, hampa duk tak puas hati dekat aku. Pada hari ni aku nak abang dekat hampa, tinggal kepada aku unta 2 ekor aja. Itu pun pasal apa? Aku nak simpan unta ni untuk aku nak pergi buat haji di Mekah. Bukan aku ambil kesempatan kedudukan ni jadi kaya dah. Aku kaya sebelum aku duduk di bangku ni. Dan bila aku duduk bangku ni, aku jadi miskin. Tapi hampa cakap terbalik. Hampa cakap kata aku buat harta di atas kedudukan aku ni. Tak, dia kata. Dan aku nak bagi tahu dekat hampa, keluarga aku yang aku bagi duit dekat mereka, bukan duit kerajaan, duit aku bagi kat mereka, dia kata. Dia orang bersih, dia berani cakap. Panggil lah kalau nak panggil siapa nak main audit apa harta kerajaan apa main. Aku tak pernah tipu satu player pergi beli dengan harga RM2,500. Dia berani. Pasal apa? Pasal dia betul. Aku tak takut dia. Main-main ni apa ni, apa air mineral sampai RM35,000 ni. Tak ada. Aku tak pernah buat kerja macam tu. Aku kaya. Kekayaan aku habis ketika hampa duk petikai aku ni. Unta aku tinggal 2 ekor. Itu pun aku tak bagi pasal apa? Pasal aku nak simpan ni untuk aku nak guna nak pergi ke Mekah nak naik unta ni, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang kata Osman bin Affan. Dia penuh sampai macam tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, ketika dikepung oleh pemberontak daripada Mesir, kepung rumah dia. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Osman bangkit berdiri, dia kata anshudukum billahi wal Islam. Aku seru kamu semua atas nama Allah, atas nama Islam. Hal ta'lamun, adakah hampa semua tahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa laysa biha ma'un yusta'zabu ghayra bi'ri Rumah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. Orang duk kepung rumah ni, orang duk kepung rumah nak bunuh dia, bukan nak tangkap, nak bunuh dia. Dia berdiri lagi bercakap di depan orang yang duk kepung ni. Kata Osman bin Affan, dia kata aku seru kamu semua dengan nama Allah, dengan nama Islam. Aku nak bagi tahu dekat hampa kalau sekiranya hampa tak tahu. Nabi SAW hari pertama Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah ni, dia kata tidak ada di Madinah ni satu tempat pun yang air minum dia sedap, melainkan satu telaga aja di Madinah ni. Yang telaga tu nama dia Bi'ru Rumah. Telaga tu nama dia Rumah, bukan telaga duduk dalam rumah. Nama telaga tu Bi'ru Rumah. Itu saja satu telaga yang air dia sedap, boleh minum, boleh buat makan, boleh buat masak, boleh buat apa. Air lain semua rasa dia makin macam air laut. Hampa tahu tak kata Sayyidina Osman bin Affan, Nabi SAW kata man yashtari bi'ra Rumah fayaj'ala dalwahu ma'a dila'il muslimin bi khairin lahu minha
fil jannah. Nabi kata siapa daripada kalangan orang Islam yang ada di Madinah lah ni, yang sanggup keluarkan duit dia pi beli telaga tu, bi'ru rumah, telaga rumah itu, dan bagi semua orang Islam di Madinah pi minum free daripada telaga tu, aku bagi jaminan syurga untuk dia. Nabi kata. Nabi cakap macam tu di depan semua orang. Kata Uthman bin Affan, fashtaraituha min sulbi mali. Aku beli telaga itu dengan duit poket aku. Dia kata. Ungkit benda baik ni tak baik. Tapi bila keadaan dah jadi macam tu, kena sebut. Kadang-kadang kita buat baik, kita pergi duduk cerita tak baik. Tapi kadang-kadang kita buat baik, orang anggap kita buat jahat. Sedangkan kita buat baik. Pada ketika itu kita perlu kena cerita dekat orang, aku bukan jahat, bahkan yang aku buat ni baik, orang lain tak buat benda yang aku buat ni. Uthman bin Affan tidak ada pilihan, melainkan dia kata fashtaraituha min sulbi mali. Aku beli telaga yang Nabi mau ni dengan duit poket aku sendiri. Fa antumul yawm tamna'uni an ashrib hatta ashraba min ma'il bahr. Tapi dia kata hari ni hampa kepung rumah aku sehingga aku tak boleh pergi minum air telaga yang sedap di Madinah ini yang aku beli dulu ni, dan sehingga kan aku terpaksa minum air laut. Dia kata dalam syarah hadis ni, dia kata maksud air laut tu ialah minum air yang ada dalam rumah dia yang makin kelak, rasa dia macam air laut. Setelah aku buat baik, ini hampa nak buat dekat aku. Dia kata qalu Allahumma na'am. Geng pemberontak ada kepung ni, depa dengar dia kata ni betul, depa kata apa? Depa kata betul. Hang kata betul, tapi kami nak bunuh hang. Oh, kacau tuan-tuan. Summa qala, Uthman kata lagi, anshudukum billahi wal Islam hal ta'lamuna anna al-masjid dhaqa bi ahlihi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة. Nabi SAW dia kata bila doa ada di masjid, doa ada di Madinah ni, masjid ni orang makin ramai sampailah baqa bi ahli. Masjid ni jadi ketat, jadi sesak, jadi ramai dengan orang haduk mai ni. Masjid jadi tak celih, masjid jadi nak kena perbesar. Fayazidaha fil masjid. Maka Nabi SAW suruh siapa-siapa yang ada duit di kalangan orang Madinah ni, infak harta dia, tolong pergi beli may yashtari buq'ata ala fulan, boleh pergi beli tanah sebelah masjid ni. Siapa orang Madinah yang ada duit lebih, pergi beli tanah sebelah masjid kita ni, kita boleh perbesar masjid ni supaya selesa orang nak sembahyang. Nabi kata lagu tu, kalau siapa boleh bawa keluar duit pergi beli tanah sebelah masjid untuk tujuan pembesaran masjid ni, fil jannah. Nabi kata aku bagi jaminan dia dapat syurga. Bila Nabi kata lagu tu, fashtaraituha min sulbi mali. Uthman kata apa? Aku bawa keluar duit poket aku pergi beli tanah sebelah masjid tu. Dan masjid hari ni besar yang apa duk tengok ni, tanah tu beli dengan duit poket aku. Dia kata. Uthman sebut balik benda ni kepada semua orang. Fa antumul yaum tamna'uni an usalliya fiha rak'ataini. Dia kata hari ni hampa kepung rumah aku, tak bagi aku keluar sehingga aku nak pergi sembahyang sunat 2 rakaat pun tak boleh di masjid Nabi. Dia kata. Dia sebut. Kemudian hadis ni panjang. Dia sebut lagi. Dia kata hampa tahu tak ketika nak berlakunya perang Tabuk, Islam tak ada duit nak beli pekakeh senjata perang. Nabi SAW bangkit berdiri. Siapa boleh infak harta daripada jalan Allah untuk nak bantu beli kelengkapan perang, nak pergi perang Tabuk ni, aku janji dia syurga. Uthman kata apa? Aku keluar duit poket aku bagi untuk tujuan perang Tabuk. Dia kata. Dan last kali dia kata apa? Dia kata hampa tahu tak? Dia kata ketika aku bersama dengan Nabi SAW wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa ana. Dia kata kami ketika itu dua ada di atas satu bukit bernama Bukit Sabir di Makkah. Di atas bukit itu dia kata Nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa ana. Nabi, Abu Bakar, Umar dan aku, Sayyidina Uthman. Dia kata kami dua ada atas bukit tu. Fataharrakal jibal hatta tusaqatat hijaratuhu. Bergerak bukit tu sampai jatuh batu daripada atas bukit, bergolek jatuh batu ke bawah.
Qala faraqadahu birijlih. Nabi hentak bukit tu dengan kaki dia. Wa qala, dan Nabi kata uskun sabir. Nabi kata wahai bukit sabir, diam kamu, tenang kamu. Fa inna ma'alaika nabi. Nabi kata sesungguhnya yang ada atas engkau sekarang ini satu nabi, was-siddiq, yang seorang lagi as-siddiq, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, wasyahidani, dan dua orang lagi bakal mati syahid. Nabi sebut. Siapa dia? Umar dan Osman. Masa orang main kepung rumah dia nak bunuh dia tu, dia sebut benda ni. Sayyidina Osman sebut benda ni. Hampa tahu tak benda ni jadi? Ketika Nabi, ketika Abu Bakar, ketika Umar dan ketika aku ada di atas bukit Sabir di Makkah, tiba-tiba bukit tu bergoncang. Nabi hentak kaki dia. Nabi kata uskun, tenang kamu wahai bukit. Kamu tahu tak wahai bukit, siapa ada atas kamu lah ni? Yang ada atas kamu lah ni Nabiun, satu Nabi, was-siddiq, dan seorang Abu Bakar as-Siddiq, wasyahidan, dan dua orang yang bakal mati syahid. Nabi sebut dah. Bila dia kata lagu tu, qalu Allahumma na'am. Puak pemberontak ni kata, na'am, betul apa yang hang kata, tapi kami nak bunuh. Nampak tuan-tuan? Hati ingat satu aja. Apa? Nak bagi pelingkup hari ni. Qala, kata Osman, Allahu Akbar. Bila dah dia dengar orang duk jawab macam tu, dia abang pun tak ada makna. Puak ni kata, betul. Apa yang hang kata betul. Kami tak bangkang, tapi kami nak bunuh hang hari ni. Dia kata, Allahu Akbar. Syahiduli. Kalau macam tu dia kata, hampa akan menyaksikan apa yang jadi kepada aku. Wa Rabbul Ka'bah. Dia kata, dan demi Tuhan yang Tuhan Ka'bah, anni syahid, anni syahid, anni syahid. Dia kata sesungguhnya aku akan syahid, aku akan syahid, aku akan syahid. Dan pada hari Sayyidina Osman nak dibunuh tu, dia tak mau siapa pun main pertahan dia. Sahabat-sahabat Nabi dia ada ramai, mereka nak main pertahan dia, dia tak bagi. Dia kata ini arahan daripada seorang khalifah Amirul Mukminin. Aku mengarahkan kamu semua, ini arahan khalifah, jangan ada siapa main pertahan aku pada hari ini. Dia kata dia tak mau kerana nak pertahan dia orang lain mati sama. Dia tak mau. Dia guna kuasa dia sebagai khalifah pada masa itu. Dia mengarahkan, dia memaksa semua orang. Jangan ada siapa main buat apa. Biar apa nak jadi dekat aku. Aku tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka dalam sejarah, dalam buku Tarikh At-Tabari. Dia cerita detail tentang benda ni. Dia kata pada hari Sayyidina Osman nak kena bunuh tu, dia dalam keadaan berpuasa. Pada hari Sayyidina Osman bin Affan nak kena bunuh tu, di sebelah paginya dia memerdekakan 20 orang hamba dia. Pada hari Sayyidina Osman bin Affan nak kena bunuh tu, dia minta pakai seluar panjang. Sedangkan dalam sejarah, dalam Tarikh At-Tabari kata, dia tidak pernah pakai seluar panjang. Daripada zaman jahiliah dulu sampai dah zaman dia masuk Islam, dia tidak pernah pakai seluar panjang. Dia melainkan pakai jubah dan pakai kain saja, gitu saja. Dia tidak pernah pakai seluar ni. Tapi pada hari dia nak kena bunuh tu, dia minta kepada isteri dia, bagi kepada aku selai seluar panjang. Ibnu Katsir menuliskan tentang benda ni. Ibnu Katsir kata apa? Tujuan dia satu aja. Dia tak mau ketika orang main serang dia tu, aurat dia terselak dan nampak. Kedudukan mereka ni, para sahabat ni, tahap tu. Ibnu Katsir kata dia nak seluar panjang yang dia tak nak pakai ni, kerana dia tak mau ketika dia mati aurat dia terselak. Jaga sampai macam tu. Nabi SAW pernah kata, tidak ada manusia yang lebih pemalu daripada Osman bin Affan, sehinggakan malaikat Allah malu kepada dia. Dia pemalu. Dah macam sahabat kita, apa nama, Ustaz Asri, Rabbani, Allah yarham Ustaz Asri yang meninggal, nyanyi Rabbani. Dia tak nak pakai baju tangan pendek. Saya ada sekali lah jumpa dia masa dia main saya duduk kerja di matrikulasi masa tu, kami panggil dia main buat persembahan di tempat kerja tu. So kami bagi dekat dia penginapan di Cinta Sayang, Sungai Petani. Saya pergi jumpa dia. Pergi kawan sebilik dengan dia tu, okey ustaz, buka pintu panggil masuk. Saya pun masuk duduk. Dia duduk bilik air masa tu.
Dia keluar daripada bilik ayah tu, pakai kain pelikat, pakai baju pagoda, tangan pendek. Lepas tu kain tolak, buah tebau. Kan? Dia buka kat pintu, tengok kita, dia terkejut tu, dia tarik kain tolak ni, tutup sampai ke pergelangan tangan ni. Saya pun awak dia terkejut macam ni. Kan, bukan orang perempuan, Syamsuri bin Ahmad, bukan Samsiah. Kan? Betul, kita pun minta maaf lah tu. Saya keluar tak apa dah, tak apa. Dia masuk bilik. Kawan duduk bilik dengan dia ni kata, ustaz memang macam tu, dia tak biasa pakai baju tangan pendek. Dia berasa, satu dia berasa macam mana, dia berasa macam dia buka aurat. Dia buka aurat, tapi orang jenis ni, jenis warak ni, kadang nak tengok ubah-ubah rambut pun tak boleh, sentiasa pakai kepiah. Ni jenis orang macam tu. Dia orang bagus kan. Allah yarham Ustaz Asri, orang bagus. Ni jenis macam ni orang ni ada. Osman bin Affan lebih lagi lah. Pemberontak, selepas habis dia bagi ucapan panjang lebar apa semua, dia pakai takut mana pun kami nak bunuh hang. Dia pergi bakar pintu rumah dia. Hak bawah ni bakar pintu rumah, hak atas daripada sutuh bumbung rumah sebelah lompat mai ke rumah dia. Lepas masuk pergi. Osman pada ketika itu buka Quran, duk baca Quran. Dia ready lah apa nak jadi pun. Dia tak mau lawan, dia tak mau apa, dan dia tak bagi siapa main pertahan dia. Dia buka Quran, dia masuk pemberontak daripada Mesir ini, ambil satu besi, pukul kepala dia, pecah. Darah sembuh atas Quran. Dia perpijak Quran itu, seperti mana yang dicatatkan di dalam tarikh At-Tabari. Bunuh sahabat Nabi yang jamin syurga, lepas itu Quran dia duk baca tu, dia perpijak. Manakala isteri dia dipotong jari. Osman mati dalam keadaan macam tu. Ya, Sayyidina Osman bin Affan mati dalam keadaan macam tu, syahid dia. Sebelum tu, satu hari sebelum, dia kata dia mimpi, dia nampak Nabi, dia nampak Abu Bakar, dia nampak Umar. Mai pesan dekat dia. Pesan dekat dia, wahai Osman, puasalah kamu esok hari dan kita berbuka puasa sama-sama. Dia yakin dia akan dapat syahid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia. Kita baca sejarah macam ni, kita takut kan, macam mana hebatnya generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai macam tu dia boleh buat. Mati dia 5 hari, keadaan negara menjadi fawda. Ni yang kita dah baca ni. 5 hari tidak ada khalifah menggantikan dia. Kemudianlah baru dilantik Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat, menggantikan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang kata fawda. Fawda yakni tiada peraturan yang ada di dalam hal kumpulan itu. Maka demikianlah juga negeri apabila tidak ada ketua, tidak ada raja di dalamnya, pastilah negeri menjadi fawda, tidak ada peraturan di dalamnya. Maka apabila fawda, tentulah menjadi huru biru segala isi di dalamnya. Dia tak ada ketua ni, khalifah tak ada Perdana Menteri, tak ada raja yang memerintah, dia jadi kalang kabut. Tak tahu siapa punya arahan kita nak dengar, dia kata. Kerana orang ini zalim ke atas orang ini, dan orang ini zalim ke atas orang ini, tak ada undang-undang. Tuan boleh bayang tak kita duduk di Malaysia ni, tiba-tiba undang-undang tak ada. Trafik light merah pun kutu dia belah pergi juga. Kira apa, dia kata polis pun tak ada dalam ni. Dia ni pun belah, accident, merata roundabout accident, traffic light accident, dia jadi huru-hara habis. Polis tak ada semua, polis tak boleh haji pada minta gaji naik tak naik misalnya. Dia pun tak mau jaga peraturan misalnya. Dia pun tak mau nak jaga peraturan apa pun huru-hara tuan-tuan. Kalau sekarang ni tak apa lagi, kalau tak ada polis trafik, tuan-tuan boleh bayang Kuala Lumpur, trafik tak kerja satu hari, apa jadi? Kuala Lumpur, peak hours, waktu orang balik pejabat, peak hours. Pada masa tu, kalau sekiranya tidak ada polis trafik jaga, harap lampu isyarat merah, kuning, hijau tu, jam masing-masing sampai rumah pukul 10 malam. Bila time peak tu, bila time orang balik kerja ni, traffic light pun tak pakai, polis trafik kena kontrol.
Dia duduk bantu dengan miset taring dia dengan wisil dia cup dia gawang tu, jalan. Dia duduk balik dah. Jalan. Dia cup kuat lagi yang tekan minyak terus lagi. Tekan. Saat lagi dia cup dia tunjuk tu Monty, balik sini pula jalan. Tu kalau tak ada dia, orang sampai rumah pergi 10. Bayangkan kalau tak ada. Kalau tak ada polis, tidak ada peraturan, tidak, melingkup habis semua ni. Maka perlunya ada kepada pemimpin, yang pemimpin ni kena atok ni segala peraturan-peraturan ni semua, barulah kehidupan manusia boleh berjalan elok. Walaupun kadang-kadang pemimpin ni zalim, tetapi ada pemimpin itu perlu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata, apabila telah dikurniakan Allah bagi satu negeri itu seorang raja besar yang memerintah atas semuanya, jadilah dapat isi negeri itu nikmat yang besar kerana dapat nikmat keamanan. Bila ada pemerintah, semua berjalan elok, masing-masing dapat rasa keamanan. Dapat rasa keamanan. Dan peraturan di dalam negeri boleh berjalan. Pergaulan di antara seorang dengan seorang yang lain boleh berjalan. Dan kerana itu mustahaklah banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang ada mempunyai raja di negeri masing-masing. Dan kalau hendak orang-orang negeri besarkan rajanya itu dan muliakan dia dan segala penolongnya dan orang-orang yang diberinya memerintah, dan janganlah sekali-kali menghinakan raja-raja besar dan orang-orang yang diberi kuasa memerintah itu. Jangan. Kalau tak ada langsung pemerintah dia buruh habis semua. Kerana menghinakan mereka itu haram pada syarak. Tak boleh. Maka bermula dalil yang menunjukkan demikian itu adalah hadis riwayat At-Tirmizi dengan kata dia an Ziyad bin Husayn al-Adawi radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta minbari Ibn Amir wa huwa yakhutub wa alayhi thiyabun riqaq faqala Abu Bilal unzuru ila amirina yalbasu thiyab al-fusaq. Ini jadi dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Ziyad bin Husayn al-Adawi. Kata dia adalah aku duduk sama-sama dengan satu orang daripada sahabat Nabi SAW. Nama sahabat itu Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kami duduk di bawah mimbar. Dan tempat ini, tempat Ibnu Amir, yakni pemerintah, berkhutbah di hadapan orang ramai. Dulu khalifah baca khutbah. Dulu. Dan lah ada baca khutbah. Lah khalifah yatim malah jemaah saja. Kan? Dulu khalifah khutbah, imam, pimpin tentera, semua mereka. So berlaku dia kata ketika itu Ibnu Amir dia ni jadi pemerintah, dia baca khutbah. Semua orang duduk ada, dia kata, dan dia dengan seorang sahabat duduk di kaki mimbar tu. Dan ia ketika itu berkhutbah di atas mimbar dengan memakai di atas tubuhnya pakaian halus berkilat-kilat. Rakyat ni tengok air. Nampak baju merelap macam baju M.Dot kilau kata. Nampak khalifah pakai baju elok. Dia kata. Maka sudahlah orang-orang yang mendengar khutbah itu mencaci pakaiannya itu. Ni tuan-tuan yang kata manusia ni ada mulut tak ada insurans. Dia nak kata apa dia kata. Tengok ustaz beli kereta bawah kereta bawah pak. Mulut tak ada insurans. Beli kereta tu kan minta duit dia pun. Tapi dah dia nak kata. Tengok pakai baju apa kan sikit air. Kata baju nampak malak elok. Ni baju ni bukan beli pekan rabu ni. Tak luar negeri mana ni. Dia ada benda dia nak buruh tu. Berlaku kepada Ibnu Amir. Ketika dia jadi pemerintah. Dia duk baca khutbah. Baju dia hari tu metalik. Berkilat-kilat. Merelak-relak nampak baju metalik. Ni ada di bawah mimbar ni. Bila tengok-tengok ni, dia kata apa? Dia kata, cuba lihat oleh sekalian kamu akan raja kita ni memakai kain orang-orang yang fasik. Dia kata. Tengok, dia kata, dia pakai baju apa? Dia kata, yalbasu thiyabal fusaq. Dia kata pakai baju orang fasik. Pakai macam artis, dia kata. Pakai tak klasik. Susah dah bila jadi apa? Jadi pemimpin, jadi pemerintah, jadi public figure, susah. Semua orang tokong tengok. Buat rumah besar sikit orang kata, bertukar kereta pun orang kata, tengok apa baju buat lagu mana sikit orang kata. Pasal apa? Pasal dia duduk tempat tu, tempat semua orang tokong tengok.
Kalau dia tak jadi itu semua, orang tak kata. Sebab dia pemerintah, sebab dia ulama, sebab dia public figure, sebab tu orang kata macam-macam kat dia. Maka kena kepada Ibnu Amir ni, bila dia tengok tu, baju metalik ni macam nampak merelak, baju orang Pasik, dia kata, bagi sebiji. Cuba lihat, dia kata dia, cuba lihat oleh sekalian kamu akan raja kita ni pakai pakaian orang Pasik. Sudahlah ia menyerupai dengan orang Pasik dan kutu-kutu yang hina yang hina pada syarak ini. Dia kata, pakaian ni pakaian artis yang dia pergi pakai. Pasal apa? Cuba saya ni katalah bulan depan saya mengajar. Saya pakai kepiah hitam, kemudian gantung pula apa ke satu dagu pasukan nasib tu gantung tu. Apa? Lagu rantai apa, lagu satu biji permata apa ke berabuh di depan ni yang gantung pula pun ni. Pakai muntah dalam ketok lebih kat depan ni, kata awak dia buat tak senonoh macam ni, la ilaha illallah. Dia duk main pakai lagu selalu tu elok dah. Dia kata pakai jadi jubah putih delai tak okey terbang pakai ketayak putih pun sudah. Bila hari ni piduk merepek bawa main dengan renda apa piduk gantung. Kena. Bulan ni sekali tak main dah. Bulan tu tak tahu nak jadi lagu tu main lah. Lagi kali tak main lah. Kita buat penat, aku berasa duk fidah 2-30 tahun lepas pun menyesal kalau aku tak pergi. Ana pakai sekali tu jahannam habis semua. Nampak tak? Ibnu Amir kena macam tu. Bukanlah setara dengan raja orang-orang Islam. Dia kata apa hak dia pakai ni tak sesuai sebagai satu khalifah kita. Maka di dalam itu didengar oleh seorang sahabat Nabi SAW akan Abu Bilal itu mencaci raja di atas mimbar yang sedang berkhutbah itu. Nama sahabat Nabi itu ialah Abu Bakrah. Faqala Abu Bakrah, uskut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultan Allah fil ardi ahanahu Allah. Maka kata satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakrah yang duduk sebelah dia ni tadi ni. Dia kata, diam kamu daripada mencaci raja itu. Kerana telah aku dengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menghina sultan, yakni memandangkan kepada orang akan sultan itu hina dan tidak berkebesaran dan tidak berkehebatan, dan dicelanya dengan perkataan yang tiada layak dengan sultan itu, di tengah-tengah orang ramai pula di muka bumi ini, seperti di dalam masjid ataupun di dalam kumpulan yang besar ataupun di dalam surat khabar ataupun lainnya. Dia pergi cerca sultan ni sampai tempat publik, tempat umum, dalam ceramah ke, tulis dalam surah abang ke, buat posting email ke, apa hantar, kutuk macam tu. Nabi SAW kata, barang siapa yang mencaci, menghina sultan, nescaya menghina akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Itu dia. Tak boleh pergi cerca dengan cercaan yang tidak patut diberi kepada dia. Tak boleh macam tu, dia kata. Masalah, dia kata, menghina raja dan pemerintah itu dicegah oleh syarak. Apa sebabnya? Kata ulama, adalah sebab dilarang syarak menghina raja-raja dan pemerintah itu ialah kerana apabila dihina akan dia, nescaya jadilah hina dan leceh dia pada pandangan mata semua orang. Bila kita pergi hina dia, dia jadi jatuh pada mata semua orang. Dan apabila jadi hina dan leceh di mata orang, nescaya hilang hebat dia. Bila orang pakai duk kata macam-macam kat dia, duk peleceh dia, jatuh dia, tak ada kehebatan dia. Maka jikalau ada seseorang raja itu berdiri dengan tiada hebat, nescaya jadilah laksana harimau sudah jadi kucing, dia kata. Bila jadi keadaan macam tu, jadi raja, jadi sultan, dia kena cerca dengan orang. Kalau dia rimau, jadi kucing dia. Tak ada siapa turun dah dekat dia. Sungguh pun ada siung dan ada kuku yang tajam. Walaupun rimau lagi, dia tak kucing, dia duduk rimau situ lah. Dia buka mulut je, nampak taring apa semua, tapi orang duk nampak macam kucing juga. Habis, dia kata. Yang ni ada kekuasaan yang keras dan lulus, tetapi tiada siapa takut dan tiada siapa silu akan hukumnya, dan tiada siapa endahkan apa katanya dan sebagainya daripada kehinaan, fitnah dan karut. Maka boleh jadilah yang demikian itu. Dia kata dengan kerana tu boleh lingkup habis semua ada-ada. Kena jaga benda-benda macam ni, kena jaga. Pasal apa? Pasal dia membawa satu kuasa
yang boleh mengatur rakyat yang ada. Kesalahan dia, kesilap dia manusia. Mesti ada salah silap. Mesti ada saluran yang kena untuk nak menegur dia. Satu saluran yang kena untuk nak menegur dia. Bukan dengan cara mengaibkan dia di khalayak ramai. Kemudian tajuk akan datang, dia kata bab ma jaa fil khilafah. Bab ma jaa fil khilafah, itu bab yang datang yang membicarakan perkara tentang jadi khalifah, dia kata. Tajuk yang akan datang nak cerita tentang hal menjadi khalifah, macam mana cara dia. Kalau kita tengok balik Nabi SAW, Nabi nak wafat, Nabi tak bagi tahu siapa pengganti dia. Tak ada. Cuma ada beberapa hadis, beberapa tindakan Nabi yang diambil kira kemudiannya, orang kata Abu Bakar akan ganti Nabi. Tapi daripada mulut Nabi SAW sendiri, Nabi tak namakan siapa pengganti dia. Lepas wafat Nabi SAW baru timbul cerita ni. Sahabat-sahabat pergi berhimpun di balai Saqifah Bani Sa'idah, pergi berhimpun di sana, pergi bincang ni macam mana cerita Nabi dah wafat, siapa nak ganti Nabi untuk nak mengurus pentadbiran negeri. Dalam perbincangan tu naik 2-3 nama dan sebagainya. Akhirnya kata sepakat dicapai Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling layak menjadi khalifah. Alasan mereka mudah saja. Bila Nabi sakit, Nabi namakan seorang aja untuk menggantikan Nabi sebagai imam. Walaupun Aisyah isteri Nabi dia objek, dia bantah cadangan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar bapa saya kenal dia. Dia ni satu orang yang mudah menangis. Kalau sekiranya dia naik jadi imam, orang tak dengar bacaan dia. Tangisan dia mengatasi bacaan dia. Jangan bagi dekat dia, bagilah dekat Umar. Nabi marah Aisyah. Nabi marah Aisyah. Nabi kata, aku kata Abu Bakar, maka Abu Bakar. Sahabat ambil hadis tu. Sahabat kata apa? Kalau urusan agama, urusan akhirat, Nabi percaya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apatah lagi urusan dunia. Dia kata, maka Abu Bakar lah orang yang paling layak menjadi khalifah. Semua orang pun dengar hujah tu, semua angkat bai'ah, taat setia kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia jadi khalifah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, sebelum dia turun, dia pula menamakan Umar sebagai pengganti dia. Jadi ada dua contoh di situ. Nabi tidak namakan siapa-siapa. Umar, Abu Bakar As-Siddiq menamakan Umar sebagai pengganti dia. Jadi dua-dua cara ni boleh diterima untuk orang kemudian hari. Kepada pemerintah yang kedatangan tanda-tanda sakratul maut, dia boleh namakan pengganti dia. Dan kalau sampai dia habis umur, dia tak namakan sesiapa, sekumpulan orang yang diberi kuasa untuk memilih siapa sebagai pengganti, mereka ni akan propose, akan cadangkan siapa-siapa satu nama. Dan nama tu kemudian yang dipilih sebagai pengganti dia. Kemudian tajuk akan datang, dia akan bincang detail macam mana proses pelantikan khalifah seperti yang ditunjuk oleh Islam berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian dia akan main pula cerita bagaimana ada third party pula dalam politik, tuan-tuan, daripada zaman Nabi sampai kita lah ni, sampai kiamat. Bila bercakap tentang politik, dia akan ada dua pihak. Pok mana pun dia akan ada dua pihak yang bertelagah. Antara dua pihak yang bertelagah ni, dia akan ada third party pula. Dia akan ada pula satu pihak yang akan jadi pengadu domba, yang akan menyebabkan dua ni bergaduh sakat. Politik dia memang macam tu. Cumanya apabila kita belajar daripada sejarah yang berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis Nabi SAW, pengajaran tu kita nak ambil. Kita nak kenal siapa dia third party, golongan ketiga yang suka melihat pergaduhan, yang suka melihat perpecahan, yang suka melihat keadaan jadi huru-hara ni. Siapa dia ni? Dan jangan ikut dia. Sejarah ajak kita dan insya-Allah akan datang. Dia akan main cerita-cerita yang macam ni semua. Kemudian dia akan cerita tentang golongan yang kata ahli syura siapa, yang kata ahlul halli wal aqdi siapa mereka ni. Semua dia akan main cerita dan tajuk-tajuk yang akan datang ni. Kemudian dia akan main maja'an al-khulafa min Quraisy ila an taqum as-sa'ah. Ada pula hadis yang menceritakan khalifah-khalifah ini hendaklah daripada bangsa Quraisy sehinggalah berlakunya kiamat.
Kemudian dia akan mai pula satu lagi hadis yang menakutkan kita. Apabila Nabi SAW sebut terang-terang. Nabi kata apa? Al-khilafatu fi ummati 30 sana. Nabi sebut sebelum Nabi wafat lagi dah. Nabi kata al-khilafah. Yang dikatakan khilafah ni, pemerintahan Islam ini di kalangan umat aku 30 sana. Dia akan berlanjutan 30 tahun. Nabi sebut 30 sana. Nabi sebut 30 tahun. Apa rahsia di sebalik 30 tahun yang disebut oleh Nabi SAW tu? Selepas Nabi wafat, benda tu jadi. Bila habis, orang jumlah balik tepat macam yang Nabi kata. Tepat maksudnya apa tuan-tuan? Selepas wafat Nabi SAW, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah berapa tahun? 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun dia tak lama. Nabi wafat umur 63. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar umur 61. Lepas 2 tahun Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Abu Bakar pun wafat umur 63 juga. 2 tahun saja dia dan jadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah 2 tahun. Diganti oleh Umar Al-Khattab. Umar berapa tahun jadi khalifah? 11 tahun. Umar lama. Dia 11 tahun jadi khalifah. Selepas wafat Sayyidina Umar Al-Khattab, naik pula Uthman bin Affan yang kita cerita tadi jadi kelang kabut di hujung-hujung pemerintahan dia. Tapi sebelum nak jadi kelang kabut tu, Uthman memerintah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun dia paling lama. 12 tahun dia menjadi khalifah. Wafat Sayyidina Uthman bin Affan, naik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib jadi khalifah berapa tahun? 5 tahun. Cuba campur balik 2, campur 11, campur 12, campur 5. Jadi berapa? 2 campur 11 jadi 13. 13 campur 12 jadi 25. 25 campur 5 jadi 4 sebiji. Dia jadi hak Nabi kata dalam hadis ni. Nabi kata apa? Nabi kata al-khilafatu fi ummati 30 sanatan. Summa mulk ba'da zalik. Nabi kata yang betul-betul menjadi pengganti aku, khalifah aku ialah 30 tahun. Nabi kata. Dan selepas daripada itu ialah mulkun, ialah pemerintahan raja selepas daripada itu. Dia kata. Hadis tu masa Nabi sebut, siapa pun tak tahu ni apa maksud ni yang kata 30 tahun ni. Benda tu berjalan macam tu aja. Abu Bakar naik, Umar naik, Osman naik, Ali naik. Pak kata Ali turun-turun, jumlah-jumlah jadi 30 sanatan, 30 tahun. Tuan-tuan tak percaya lagi kan dekat Nabi SAW. Dia. Kita kalau mengaji, kita jadi orang mengaji. Kita mengaji ni maksudnya kita main masjid, kita dengar tafsir Quran, kita dengar hadis Nabi. Satu ya tuan-tuan kau ingat apa dia? Islam ni agama betul. Nabi Muhammad ni memang betul-betul Nabi. Hak dia kata jadi. Pasal apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap tu wahyu Allah bagi ke dia. Sampai tahap tu satu kesimpulan kita buat. Apa dia? Islam hak kita pilih jadi agama kita ni memang tak silaplah. Jangan buang Islam daripada kita. Buang Islam daripada kita, hari itulah bermula kehinaan kita. Ini kita kena ingat sampai bila-bila. Sampai bila-bila kena ingat. Islam ni kita akan warisi kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada keturunan kita. Sampai berlaku kiamat, kita nak semua anak beranak kita duduk di atas jalan Islam. Tidak keluar daripada jalan Islam walau sikit sekalipun. Nah, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إلا الإنسان إلا الذين آمنوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.